Hai, mesti ramai yang tertanya-tanya kan, apa tajuk yang kita nak belajar hari ni? So, nak tahu apa jawapannya? Jom belajar pengajian perniagaan semester 1 bersama Cikgu Rizal, part 2. Tajuk yang bakal dipelajari pada hari ini ialah masih dalam bab yang pertama iaitu perniagaan dan persekitaran. Subtopik 1.1 pengenalan kepada perniagaan. Tajuknya ialah perniagaan dan untung serta peranan perniagaan kepada pengguna, masyarakat, ekonomi dan negara. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran diharapkan pelajar-pelajar dapat mentarifkan apa yang dimaksudkan dengan untung. Yang kedua, menerangkan kepentingan untung kepada perniagaan. Dan yang ketiga, menjelaskan peranan perniagaan kepada pengguna, masyarakat, ekonomi dan negara. Jom kita tengok subtopik perniagaan dan untung. Pertama sekali, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan untung. Untung ialah lebihan hasil jualan setelah ditolak dengan kos-kos yang terlibat. Dalam arti kata lain, untung ialah jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Okay, jika hasil melebihi jumlah kos, bermakna kita mendapat keuntungan. Semua perniagaan nak untung, tapi apa kepentingan untung kepada perniagaan? Okay, yang pertama, sebagai ganjaran kepada pengusaha kerana kesanggupan menanggung risiko. Okay, bermakna bila kita dapat untung, so kita rasa seronok atas usaha-usaha yang telah dilakukan. Okay, seperti sanggup kita berkorban masa dan sebagainya. Yang kedua, kepentingan untung kepada perniagaan ialah sebagai sumber modal bagi pembesaran dan penerusan atau kelangsungan perniagaan. Okay, untung yang kita dapat, kita boleh gunakan untuk besarkan kita punya perniagaan. Okay, bagi memastikan jangka hayat perniagaan kita akan terus berkekalan. Okay, yang ketiga, kepentingan untung kepada perniagaan ialah tahap keuntungan melambangkan imej ataupun kecemerlangan syarikat. Ini sudah tentulah, sekiranya syarikat mendapat untung, dia memberikan gambaran yang positif kepada syarikat. Orang luar yang melihat syarikat tersebut akan rasa tertarik, mungkin untuk melabur dan sebagainya. Yang keempat, matlamat dan hala tuju, iaitu ukuran kepada prestasi perniagaan. Okay, seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, matlamat perniagaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. So, apabila kita dah dapat untung, matlamat kita dah tercapai. Dan yang terakhir sekali, sebagai keyakinan ataupun dorongan kepada pelabur. Okay, ini confirm lah. Maknanya, apabila sesebuah syarikat mendapat keuntungan, dia mampu menarik pelabur-pelabur luar untuk melabur dalam syarikat tersebut. Seterusnya kita akan tengok subtopik seterusnya iaitu peranan perniagaan kepada pengguna, masyarakat, ekonomi dan negara. Yang pertama sekali kita tengok peranan perniagaan kepada pengguna. Okay, apa yang perlu dilakukan oleh perniagaan kepada pengguna-pengguna? Okay, yang pertamanya menyediakan barang dan perkhidmatan untuk digunakan oleh pengguna. Okay, yang kedua, mempelbagaikan barangan yang ada di pasaran. Dan yang ketiga, menyediakan perkhidmatan selepas jualan. Mungkin sekiranya ada barang yang rosak dan sebagainya, diorang kena sediakan perkhidmatan selepas jualan. Seterusnya kita tengok peranan perniagaan kepada masyarakat. Okay, apa yang boleh dilakukan oleh perniagaan kepada masyarakat? Okay, yang pertama, menyediakan barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. So, dia kena pastikan barangan yang diperlukan mencukupi. Yang kedua, menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Okay, kita boleh ambil pekerja-pekerja dari kalangan masyarakat setempat. Yang ketiga, melibatkan diri dalam aktiviti sosial seperti derma, penajaan dan sebagainya. Okay, di samping kita menjual produk ataupun perkhidmatan, so perniagaan boleh membuat program-program, contoh macam gotong royong ataupun mungkin menaja buat beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang dan sebagainya. Dan yang keempat, menjaga alam sekitar daripada terjejas akibat aktiviti perniagaan. Ini penting. So maknanya kadang-kadang ada sisa-sisa daripada proses pengeluaran
ada syarikat yang buang di kawasan berhampiran. Okay, so ni tak, orang kata satu tindakan yang tidak bagus. Okay, perniagaan perlu peka dan pastikan bahan-bahan yang tidak digunakan tadi dilupuskan dengan cara yang betul. Antara peranan perniagaan kepada ekonomi pula, yang pertama, mengurangkan kadar pengangguran. So, macam mana nak kurangkan kadar pengangguran? Dengan menawarkan peluang-peluang pekerjaan kepada masyarakat ataupun orang ramai. Yang kedua, menyumbang kepada pendapatan negara melalui cukai. So, perniagaan yang mendapat keuntungan biasanya akan dikenakan cukai. Yang ketiga, mewujudkan dan mengembangkan industri-industri sokongan. So, kalau kita contohnya kita buat bisnes pada makanan. So, mungkin bahan-bahan mentah kita boleh dapatkan daripada masyarakat setempat ataupun sekeliling lah. Dengan cara ini, industri-industri sokongan akan terus berkembang. Yang keempat, mewujudkan pendapatan baru ataupun bandar-bandar baru. Ini kebanyakan kadang-kadang syarikat tu dia membeli kawasan-kawasan yang kosong. So, ini secara tidak langsung dia dapat menggalakkan wujudnya pendapatan baru ataupun bandar-bandar baru ditubuhkan. Dan yang terakhir sekali ialah meningkatkan kemudahan awam seperti infrastruktur, pengangkutan dan perhubungan, contohnya seperti kemudahan jalan dan sebagainya. Yang terakhir sekali kita tengok peranan perniagaan kepada negara. Yang pertama, memberi pendapatan negara. Ini melalui kutipan cukai tadi. So, kita beri cukai kepada negara, pendapatan negara akan meningkat. Yang kedua, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Secara tak langsung, kadar pengangguran pun akan turun. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan pelaburan dalam negara. Ini kalau syarikat kita baik, banyak pelabur-pelabur luar akan masuk. Yang terakhir sekali, membina imej dan daya saing negara melalui aktiviti ekspor barangan berkualiti. So, perniagaan perlu menghasilkan barangan-barangan yang berkualiti bagi memastikan ada permintaan daripada negara luar terhadap produk negara kita. Sekiranya banyak permintaan produk dalam negara kita, so secara tak langsung dia memberikan gambaran ataupun imej yang positif kepada negara kita ni. Itu saja perkongsian cikgu untuk part yang kedua ni. Kita akan sambung pada part yang ketiga. Jangan lupa subscribe channel Akaun Cikgu. Kita jumpa lagi.